Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik syarah kitab tauhid kita jilid kedua. Kita masih bincang bab menjadi orang alim, ulama-ulama dan juga umara, mentaati mereka lah. Melebihi mentaati Allah itu adalah syirik lah. Jadi seterusnya dalil digunakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Matan hadisnya diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahawa dia mendengar Nabi SAW membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, tok-tok guru, tok-tok alim ni, tok-tok wali dan rahib-rahibnya lah, para ahli ibadah, wali ke apalah, sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putera Maryam, Tuhan juga lah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain dia, Maha Suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Maka saja yakni Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna yuhalluna ma haramallah fatuhilluna faqultu bala qala fatilka ibadatuhum. Sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Nabi berkata, bukankah mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian menghalalkannya? Aku menjawab benar. Maka beliau bersabda, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Hadis Ahmad dan At-Tirmizi menghasankannya. Jadi gitulah. Apa Kristi ke apa tak, babi semua tak boleh makan juga. Tapi dia beli ke ulama dia, hari-hari tu naik babi hari boleh makan Kristi. Gitulah cerita dia. Syarah. Dalam hadis ini, ayat yang dibaca oleh Nabi SAW menjelaskan bahawasanya dalam agama Nasrani juga terdapat ulama-ulama dan ahli ibadah. Tok alim ataupun tok wali ke apa ni tak ada. Adapun ulama mereka sebut dengan al-ahbar, sedangkan ahli ibadah disebut dengan ar-rahban. Itu istilah mereka lah. Ahbar, tok ulama, ar-rahban, itulah ahli ibadah. Dalam hadis ini pula Nabi SAW menjelaskan bahawasanya ikut mengharamkan sebagaimana seseorang yang mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, atau ikut menghalalkan apa yang Allah telah haramkan adalah bentuk ketaatan yang syirik. Maka termasuk pula ketaatan yang syirik dalam agama kita adalah ketika kita mengetahui haramnya suatu perkara, kemudian ada seorang ulama yang menghalalkan perkara tersebut, maka kerana sikap kita kepada ulama tersebut yang berlebih-lebihan, sehingga kita pun ikut menghalalkannya meskipun kita tahu Allah mengharamkannya. Kuasa tahu Allah haram. Ketahuilah bahawa kita kafir, keluar dari Islam tak kala kita melakukan hal seperti itu, jadi kafir itu. Hal ini juga berkaitan dengan al-qawani al-wada'iyah, yakni hukum buatan manusia lah, iaitu undang-undang yang berlaku pada suatu negara secara umum. Ranah undang-undang yang dalam Islam boleh kita bagi menjadi dua. Pertama, hukum yang ada syariatnya secara jelas lah. Hukum-hukum yang ada syariatnya dalam Islam di antaranya adalah hukum-hukum hudud, hukum waris, penceraian, dan hukum-hukum Islam lainnya yang telah jelas ketetapannya dalam Islam. Hukum-hukum ini pada asalnya tidak boleh diubah sama sekali. Akan tapi terkadang ada suatu negara yang tidak boleh menerapkan hukum Islam secara total, kerana negaranya tidak berasaskan negara Islam secara menyeluruh, atau kerana warga negaranya plural. Itulah berbila kaum laga apa dah. Sehingga negara membuat undang-undang yang boleh mengakomodir seluruh warganya, maksudnya boleh kontrol lah, boleh urus seluruh warga negaranya, sehingga tercetuslah undang-undang yang mengubah syariat Allah SWT. Lantas, bagaimanakah hukum orang yang mencetuskan undang-undang seperti ini? Orang yang buat undang-undang. Secara umum ada 3 status orang yang membuat undang-undang di negara-negara seperti ini. Pertama, kafir lah. Statusnya kafir. Orang yang membuat undang-undang dengan mengubah syariat Allah SWT boleh menjadi kafir dengan beberapa sebab. Pertama, dia kafir ketika dia merasai bahawa boleh mengubah hukum Allah. Tak apalah tukar hukum Allah SWT. Yang kedua, dia kafir ketika dia merasai bahawa hukum yang dia buat itu seimbang dengan hukum Allah SWT. Yang ketiga, dia kafir ketika dia merasai bahawa hukum yang dia buat itu lebih baik daripada hukum Allah SWT.
Biar dia tahu dulu dah hukum Allah ke apa dulu. Tapi ubah juga jadi kafir lah. Jika ada suatu negara yang melakukan undang-undang yang undang-undang tersebut mengubah aturan Allah, baik kerana negara tersebut melaksanakan aturan-aturan hukum-hukum tersebut dari negara kafir ataupun mengimport undang-undang kafir ke negara Islam atau bukan, maka orang yang benarkan bolehnya hal tersebut telah kafir. Contohnya adalah jika di suatu negara tidak merajam orang berzina. Orang yang mencuri tidak dipotong tangannya. Orang yang membunuh dengan sengaja juga tidak dibunuh. Melegalkan pernikahan sesama jenis, LGBT ke apa ni, atau hukum-hukum sejenisnya. Kemudian kita meyakini bahawa hukum tersebut boleh menggantikan hukum Allah, maka kita telah kafir. Kerana kita telah menjadikan para pembuat hukum tersebut sebagai tandingan bagi Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa perkara ini bukanlah perkara yang ringan. Bila seseorang meyakini bahawa suatu undang-undang buatan manusia menyamai kedudukan hukum Allah, atau bahkan menganggap hukum tersebut jauh lebih baik dari hukum Allah dengan berbagai-bagai macam alasan, maka dia telah mengambil mereka sebagai tandingan bagi Allah dan dia terjatuh pada syirik akbar, kufur besar lah, kafir. Yang kedua, berdosa. Orang yang membuat undang-undang dengan mengubah hukum Allah boleh menjadi berdosa ketika dia melakukannya dengan tidak meyakini bahawa dia boleh melakukannya. Terkadang seseorang terjebak dalam suatu aturan, peraturan ke apa hukum undang-undang yang mau tidak mau mesti dilakukannya. Kemudian dia meyakini bahawa apa yang dilakukan itu adalah kesalahan, maka yang demikian tidaklah mengantar pada syirik kufur kepada Allah, melainkan dia telah bermaksud kerana melakukan dosa besar. Yang seterusnya, yang ketiga lah, diharapkan mendapatkan pahala. Terkadang ada orang yang belakangan yang datang, kemudian ditugaskan untuk mengatur undang-undang di suatu negara yang negara tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, atau negara tersebut telah mengubah hukum Allah SWT. Ada undang-undang British ke apa, tempat kita ke apa ni. Maka orang yang kemudian diberi hak untuk mengubah undang-undang tersebut boleh mendapatkan pahala apabila dia memperbaiki undang-undang yang salah menuju kepada hukum yang mendekati hukum Islam. Bukan 100% lagi, mendekati saja dah. Kerana itu maksimum, perkara maksimum yang boleh dia lakukan, kerana ia tidak mungkin menggantikannya dengan hukum Islam teguh. Payah dah. Dia ada gazet ke apa dah. Sejauh pengetahuan penulis, tidak ada negara selain Saudi Arabia yang benar-benar mengatakan bahawa mereka berlandaskan hukum Islam. Secara jelas tak ada. Arab Saudi saja. Aku tuduh Wahabi ke apa tu, dia betul-betul syariat Islam dah. Adapun negara-negara selain Arab Saudi statusnya sama saja, tidak ada yang menerapkan hukum Islam sebagai asas hukum negaranya, termasuk dari Indonesia sendiri. Indonesia lagi lah. Kalau kira kita Indonesia ni, peratus Islam ramai lagi dia. Sehingga terkadang suatu negara mengadopsi, mengimport aturannya, hukum undang-undang dia dari berbagai-bagai negara seperti Perancis, Belanda, Itali, Portugis dan yang lainnya. Maka ketika kita tahu bahawa peraturan-peraturan tersebut, hukum-hukum tersebut melanggar hukum Allah, aturan Allah, undang-undang Allah, kemudian seseorang masuk ke dalam pemerintahan untuk perbaiki hukum tersebut menjadi hukum yang lebih condong kepada hukum Islam, meskipun tidak sempurna sampai pada hukum Islam, maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahala kerana telah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nahi munkar memiliki dua bentuk, boleh dengan menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran. Sehingga dia membuat satu kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih ringan atau bahkan menghilangkan kemungkaran seluruhnya. Oleh kerananya orang Islam yang masuk dalam suatu parlimen dan mereka membuat undang-undang, maka tidak boleh kita hukumi mereka secara total dengan mudah, kata bahawasanya mereka kafir atau tidak kafir dengan mudah. Menghukumi mereka tentu perlu dengan melihatnya. Jika ternyata tak kala membuat undang-undang tersebut mereka meyakini dalam hati mereka, meyakini bahawasanya undang-undang tersebut boleh menggantikan hukum Allah dan bahawasanya hukum Allah tidak cocok, tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang, atau bahawasanya undang-undang ini boleh menyamai hukum Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Adapun orang Islam yang masuk parlimen kemudian membuat undang-undang dan menyedari bahawa hukum tersebut bukanlah hukum Islam, kemudian dia berusaha membuat hukum yang mendekati hukum Islam meskipun dia tahu bahawa apa yang dilakukannya sekadarlah mengurangi kemungkaran sahaja, maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dari Allah SWT pula. Dia tidak mesti Islam kafir dah. Ya ada prinsip lah. Orang-orang yang terlibat dekat kedai dia usah dah. Oleh kerana itulah ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, beliau membuat suatu aturan undang-undang yang disebut sebagai Piagam Madinah.
Orang-orang yang tinggal di Madinah tak kala itu bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi terdapat beberapa komuniti seperti orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW kemudian membuat undang-undang yang boleh dilaksanakan kepada seluruh orang-orang Madinah tanpa mengganggu gugat dia peribadahan selain kaum muslimin. Oleh kerananya Piagam Madinah itu merupakan undang-undang kenegaraan yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, hukum tidak ada syariatnya secara tegas. Orang-orang yang membuat undang-undang yang perkaranya tidak ada syariatnya dalam Islam secara tegas, maka hal itu tidaklah mengapa, kerana itu termasuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah. Covid ke apa dah. Perlu diketahui bahawa undang-undang yang berlaku di tanah air kita atau negara-negara lainnya banyak yang masuk dalam kategori aturan-aturan hukum undang-undang yang merupakan al-maslahah al-mursalah. Bukan undang-undang asasi lah. Buat sikit je hukum hudud ke apa je. Hal lain tu. Kadang undang-undang keluarga tu boleh buat dah nak. Undang-undang jenayah yang sekat sikit cap warna putih dulu . Dan bukanlah kategori mengubah hukum Allah SWT. Hal lain tu undang-undang yang kita masalah mursalah. Bukan hukum syariat yang jelas dalam Quran Sunnah. Contohnya adalah aturan membuat yayasan. Yang seperti ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula aturan membuat perseroan terbatas. P3 benda tak nak. Undang-undang berkaitan membangun rumah, undang-undang yang semisal ini tidaklah berkaitan dengan hukum Islam, akan tetapi masuk dalam perkara al-maslahah al-mursalah. Demikian pula masalah undang-undang lalu lintas dia. Undang-undang surat nikah, aturan pembuatan KTP ke apa tak. Dan yang lainnya adalah hal-hal tidak mengapa. Bahkan aturan-aturan seperti ini sifatnya fleksibel, yang boleh diubah bila sahaja jika situasi dan keadaan yang memungkinkan untuk diubah. Oleh kerana itu, jika sebuah peraturan undang-undang yang tidak ada syariatnya secara tegas dalam Islam dan tidak melanggar syariat secara umum, maka wajib untuk ditaati. Adapun jika aturannya melanggar syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. Kandungan bab ini, penjelasan tentang ayat dalam surah An-Nur, surah At-Taubah. Perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya telah diingkari oleh Adi bin Hatim. Ibadah yang ingat bukan ibadah lah ikut tok guru, tok wali dah. Yang melanggar syariat Islam, kena tu ibadah sembah tok guru lah, tok wali lah. Pemberian contoh kes yang dikemukakan oleh Ibn Abbas dengan menyebut nama Abu Bakar dan Umar, dan dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dengan menyebut nama Sufyan. Jadi Ibn Abbas, nama paling besar Abu Bakar dan Umar lah. Kalau orang sebut hadis, tiba-tiba sebut pendapat Abu Bakar Umar, yang marah lah tak. Dia kena bala langit ke apa tu tak. Gitu juga Ahmad bin Hanbal sebut Sufyan al-Thawri tak, tokoh besar tak. Orang buat hadis dia bawa Sufyan al-Thawri. Jadi tak boleh buat sebut gitu, beradab ni. Tidak kita ni seolah-olah menyamaratakan antara tokoh dengan Nabi dah. Tu boleh jadi kufur juga lah. Hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga banyaklah terjadi pada kebanyakan manusia penyembahan terhadap orang soleh yang dianggapnya sebagai amal yang paling utama. Tok guru ayat gapo, tok wali ayat gapo percaya dan dipercayainya sebagai wali. Dia orang soleh ni, wali ni orang tok lebat. Mungkin tak alim, tok lebat ni, jadi tok wali lah. Serta penyembahan terhadap orang alim melalui ilmu pengetahuan, dan kemudian hal ini berkembang lebih parah lagi dengan adanya penyembahan terhadap orang-orang yang tidak soleh. Dan terhadap orang bodoh yang tidak berilmu, orang gila, tak boleh gila pun, pakat sembah belakang, pakat biarkan dia buat isyak rokok lah. Pakat tak khabar je telah bawa pergi masuk masjid lah. Tu satu bendanya. Kan Tok Wali ikut dia nak buat mana. Ni menyembah, soalan menyembah. Tok orang tu lah, orang bodoh lah. Orang gila dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.